Alhamdulillah, hari ini satu lagi inisiatif yang dilakukan di antara SPRM dan juga RISDA merupakan satu langkah yang amat kita alu-alukan, iaitu inisiatif untuk memastikan kerjasama di antara kedua-dua badan SPRM dan juga RISDA ini, iaitu dalam memastikan amalan etika yang baik, ya, untuk mencegah amalan-amalan seperti rasuah dapat kita lakukan. Dan usaha pencegahan ni amatlah penting bagi kita, ya, daripada kita nak cure, prevention is better, ya, di peringkat awal untuk membolehkan supaya anggota perkhidmatan awam bukan hanya di peringkat kementerian, bahkan juga di peringkat agensi seperti RISDA. Dan saya pun yakin bahawa langkah seumpama ini akan dapat kita pertingkatkan daya upaya, bukan setakat kerjasama ini membabitkan dari segi penerapan maklumat, penyampaian maklumat kepada anggota perkhidmatan di bawah RISDA oleh pihak SPRM, bahkan juga latihan-latihan dan cara-cara bagaimana untuk memastikan amalan-amalan etika ini dapat kita tingkatkan di sepanjang masa. Dan saya amat mengalu-alukan usaha seumpama ini yang saya penuh yakin akan dapat membantu kita dalam kita menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kita mengurus mentadbir seharian agensi ataupun mahu kementerian di bawah kerajaan pada hari ini, ya. Okey. Soalan? Any question? You can direct the question to Datuk Sutina, or you can even direct it to me. Ada soalan tak? Bagi ni dulu. Saya akan yang tu saya akan bubar nanti. Ini juga merupakan inisiatif hari ini, ya, merupakan juga strategic alliance atau kerjasama strategik antara SPRM dengan agensi-agensi luar. Dalam kerjasama strategik ini, kita akan bekerjasama dalam 4 bidang utama. Ya, pertama dari aspek perkongsian maklumat. Dalam konteks ini kita berkongsi best practices. Apakah amalan-amalan terbaik dalam aspek mencegah rasuah dan memperkukuhkan budaya kerja yang beretika. Yang kedua dari bidang pencegahan. Dalam aspek ini kita akan melatih, ya, pegawai-pegawai RISDA dari segi bagaimana mengurus risiko rasuah dalam jabatan, bagaimana merangka plan pencegahan dalam jabatan. Bidang ketiga kita akan bekerjasama dari aspek pendidikan, ya, yang ini melibatkan kempen-kempen dan program-program pendidikan yang boleh kita laksanakan secara bersama. Dan yang keempat ialah program latihan. Kita ada di SPRM Akademi Mencegah Rasuah yang bertanggungjawab untuk melatih bukan saja pegawai-pegawai SPRM tetapi pegawai di luar SPRM. Dan dalam konteks ini kita bersedia untuk melatih pegawai-pegawai RISDA untuk menjadi pegawai integriti yang bertauliah bagi menguruskan dan melaksanakan program-program integriti dalam RISDA. Okey. Tak ada soalan? Soalan tadi itu apa dia? Any more questions? Bubar Dewan, ya? Ya? Boleh komen sikit pasal timing pembubaran hari ini? Dah, kita dah sedia maklum. Timing dia memang kita tak tahu, tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah umumkan, iaitu satu tarikh dan satu keadaan yang saya pun yakin rakyat Malaysia menunggu tentang pembubaran Dewan yang ada. Dan ini merupakan termaktub di dalam perlembagaan ataupun peraturan yang sedia ada, di mana sampai ketikanya bila mana Yang Amat Berhormat dapat restu daripada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Dewan. Dan saya pun yakin selepas ini semua negeri-negeri di bawah Barisan Nasional akan terus bertemu sama ada dengan Sultan Raja ataupun TYT masing-masing untuk membolehkan agar Dewan masing-masing di peringkat negeri akan turut dibubarkan. Dan ini akan memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih
kerajaan, dan kita pun yakin bahawa rakyat di peringkat akar umbi boleh menilai di sepanjang pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Najib banyak inisiatif yang dilakukan selama 4 tahun, ya, dari segi bukan hanya meletakkan di landasan seperti yang saya sebutkan, ya, ekonominya yang semakin kukuh, ya, peluang pekerjaan yang semakin bertambah, dan keyakinan masyarakat bangsa begitu baik sekali. Dan saya pun yakin mudah-mudahan, ya, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rakyat dapat mengembalikan kerajaan yang sedia ada. Okey. Calon dah dibincangkan. Yang ni kita serahkan dengan Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Ada dia set hari untuk berbincang. Semua dia ada bincangan dengan negeri-negeri dan pihak-pihak tertentu, parti-parti dah pun berlangsung, ya. Betul sekali. Recent incident in Lahad Datu and really current situation. Do you think the elections over there can proceed as smooth as we have? Well, I believe that the scenario and the situations in area like Semporna and Ladatu will be conducive enough to enable for the people to turn out to vote. Ya. Kerana ini penting bagi kita untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab. Dan saya pun yakin dalam keadaan yang ada pada hari ini memungkinkan, ya, membolehkan keadaan yang kita katakan we are the upper hand, dah mula kita akan kembali kepada asal dari segi keselamatan kawasan-kawasan ini. Dan saya pun yakin insyaAllah, ya, para pengundi yang ada turun ramai-ramai, dan saya nasihatkan turun ramai-ramai, jangan takut, jangan bimbang. Kalau sekiranya ada berita-berita yang digembar-gemburkan itu tidak benar, ada setengah-setengah pihak akan menggunakan kaedah bagaimana untuk menghindar mereka turun ke bawah. Dan langkah-langkah yang akan saya pun yakin diambil oleh pihak pasukan keselamatan, khususnya anggota polis, akan pastikan bahawa para pengundi di dalam keadaan selamat untuk turun mengundi. Jadi jangan bimbang sangat, ya. Kita pun dah adakan beberapa inisiatif bahawa keadaan seperti pengangkutan daripada pulau ke tempat-tempat pusat daerah mengundi, kita akan pastikan, ya, bukan setakat kemudahan pengangkutan kita akan sediakan, bahkan juga dari segi pasukan keselamatan untuk mengiringi mereka kalau ada keperluan, itu akan kita lakukan, ya, insyaAllah, ya. Even kita tu the government The government will, the pihak polis, ya. Pasal kita melihat bahawa kalau ada keperluan seperti keselamatan di sepanjang kawasan-kawasan ni memang ada dah anggota penempatan. Contoh macam dahulu tak ada polis di Pulau Bumbung, ya, di kawasan kampung saya, dan juga di Tandoan, di Ladatu di situ. Jadi pada hari ini bukan hanya pasukan polis, bahkan juga pasukan angkatan tentera ada di situ. Dan ini akan memungkinkan keadaan jauh lebih selamat, ya, untuk membolehkan para pengundi untuk turun ke bawah. So rest assured that the security in that particular area that you have mentioned just now quite well intact. So I'm quite comfortable and I'm quite confident that the scenario is far much better than before. Okay. Ada tak sebarang mekanisme SPRM untuk saring calon bila diputuskan nanti? Kita buat semakan dengan rekod, ya, tentang calon-calon. Kita panggil sebenarnya saringan ini saringan integrity, ya, ataupun integrity vetting. Kita pastikan bahawa calon-calon itu tidak terlibat dengan sebarang kes jenayah rasuah. Maksudnya bila disenaraikan nanti lah, bila selepas penambahan calon? Kita akan maklumkan kepada parti lah selepas saringan bahawa calon-calon, kita akan beritahu pada parti, ya, tentang status calon-calon tu, sama ada dia ada kes atau tidak, atau sebaliknya dengan SPRM. Parti akan forward yang macam Tapi keputusan muktamad parti, ya, bukan SPRM. Kami hanya memberi perkhidmatan saringan. Itu saja yang kami beri. Tetapi keputusan muktamad untuk menentukan calon tetap pada parti, bukan SPRM. So have any of the parties submitted their list of candidates? Ada, dan kami pun telah buat saringan. Ya. Okay. Semua parti. Semua parti. Alright. Actually, the pledge of Barisan Nasional Leaders led by PM the other day, di mana kita ada pledge bahawa semua calon yang ditempatkan akan disaring terlebih dahulu, ya, dan kita akan hantar senarai-senarai ini kepada SPRM. Itu yang the pledge dilakukan oleh Presiden Parti dan Pengerusi Barisan Nasional, and that's what we have done. Yeah. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih, thank you for coming. Ada